Pemberian RM100 sekali beri di bawah program sumbangan asas Rahmah Sara disambut baik. Usaha ini menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada golongan kurang berkemampuan. Jadi, of course, dalam RM100 itu kita rasa macam tidak cukup. Tapi, ia cukup bagi setengah orang yang rasa mereka ini tengah terbeban. Kalau satu keluarga tu ada 5 orang. Jadi 5 orang tu berusia 18 tahun ke atas dapat 500 untuk meringankan beban membeli barangan-barangan keperluan seperti beras dan sebagainya. Dan ini sebenarnya meringankan bebanan masyarakat khususnya yang mereka yang berada di golongan B40. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian sara RM100 sekali beri kepada warga negara berusia 18 tahun ke atas melalui MyCard. Ia boleh dibelanjakan mulai 31 Ogos ini sempena Hari Kebangsaan sehingga 31 Disember depan bagi membeli barangan asas di lebih 4,100 kedai termasuk pasar raya utama. Ikhtiar ini dijangka memanfaatkan 22 juta rakyat membabitkan peruntukan RM2 bilion. 4 dewan terbuka dibina di 4 kampung terpilih di Kota Belud. Pembinaan dilaksana menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR Koperasi Khazanah Usahawan Berhad Kokawan. Pembinaan dewan terbuka ini melibatkan kos keseluruhan RM300,000. Ia dilaksana di Kampung Bidahan, Buntu Lapak, Bongol dan Kampung Kuang Ulu. Saya berharap pelaksanaan program CSR ini bukan hanya menjadi contoh dan motivasi kepada koperasi-koperasi lain, tetapi dia mencabar koperasi di Sabah ini yang sebahagian besarnya masih koperasi nano, koperasi kecil. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan CSR berkenaan. Sebagai satu koperasi dari Semenanjung, kita banyak berbangga. Kita boleh buat sebahagian sumbangan untuk menyokong kepada penduduk di sini. Selain daripada di Sabah, kita buat CSR lain program di Semenanjung termasuk Penang, Ipoh dan juga Kelantan juga. Datuk Iwan terdahulu menyampaikan sumbangan kepada beberapa persatuan dan kelab. Kerjasama JAKIM bersama institusi penjara menganjurkan pelbagai program pemulihan banduan berupaya memperkukuh pembangunan rohani kumpulan sasar. Perkara mengenainya diakui Mufti Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Ini satu pendekatan yang amat baik di mana kita menyantuni para panduan ini dengan kaedah agama, menambahkan kefahaman agama, terutama konsep hijrah dan seumpamanya lah. Beliau berkata demikian selepas penangguhan program bicara mufti di penjara pusat Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah penjara pusat Kota Kinabalu, Hamdan Saleh Majin, yakin penganjuran seperti ini terus memberi pendedahan pemulihan rohani secara menyeluruh. Dan pada saya lah, ikhlas Yakatan mencapai apa yang kita targetkan dengan tajuk yang dibawa oleh Datuk Mufti Sempena Mahalizra ni, iaitu kesadaran kepada prospek ni apabila berada di luar nanti, cabaran lagi besar sebenarnya. Pinampang, lokasi pertama siri jelajah sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah, kempen Kibar Bendera dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025. Program bakal dilancarkan 1 Ogos ini sedia merentasi 75 lokasi pelbagai daerah yang berakhir di Tuaran 23 Ogos. Semasa pelancaran tersebut, 1 Ogos nanti akan dilaksanakan di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu sebenarnya. Akan bermula seawal 7 pagi. Ya. Akan ada macam-macam pengisian di dalamnya. Akan ada selingan lagu-lagu patriotik, hiburan berinformasi daripada artis-artis pentarama dan ada juga daripada tentera. Program disertai lebih 60 peserta melibatkan pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Pelbagai aktiviti menarik sedia dianjurkan di lokasi persinggahan. Antaranya, sukan rakyat, kenduri komuniti, program bakti madani serta kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia peringkat Sabah 2025 bakal berlangsung hujung minggu ini. Penganjuran 2 hari itu, inisiatif advokasi bagi meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan keselamatan makanan dalam kehidupan harian.
Kita juga ingin memaklumkan kepada orang bahawa analisis makanan itu sebenarnya adalah salah satu asas dan juga bukti saintifik yang penting untuk memastikan sama ada makanan itu selamat atau tidak. Sebab kadang-kadang kita nampak makanan itu pada mata kasarnya dia selamat. Tetapi kalau kita buat analisis, makanan itu mungkin sudah ada bakteria yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Kita Cerita #KitaKongsi di Konti Sabah FM. Semalam kita mengenali sisi saintifik darah jarang jumpa. Dalam siri kedua, kita temui wajah-wajah sebenar yang menyimpan harapan padanya. Setiap titisan darah membawa cerita. Ikuti perkongsian Serina Olivia Chong. Azizi Mokti, 37 tahun, anak jati Beaufort. Mula menderma darah sejak tahun 2006. Ketika itu hanya sekadar suka-suka. Tanpa diduga, tubuhnya menyimpan sesuatu yang sangat bernilai. Selepas lebih 10 tahun menderma, baru dia dimaklumkan bahawa darahnya tergolong dalam kumpulan O dengan fenotip R1JK3, antara yang paling sukar ditemui. Kalau dalam keluarga saya, setakat inilah. Hanya saya ada darah begini. 2021 baru dia punya sistem untuk tahu darah tu darah jenis jarang. Tapi bila kita dapat ni benda, ada benda begini boleh sharing. Kini, setiap kali diminta, Azizi tampil tanpa ragu. Darahnya bukan mudah diperoleh, tapi sentiasa ada yang memerlukan. Namun, sebagai pemilik darah jarang, dia tidak boleh menderma sesuka hati. Memang doktor suruh jaga kesihatan. Pasal derma darah dah boleh ada sakit. Kalau doktor panggil lah kan untuk hari yang mau menderma tu, tiba-tiba hari sebelum dah kita demam ataupun selesma. Doktor memang hold lah. Bagi Azizi, derma darah bukan sekadar memberi. Ia mendidik, ia mengubah cara melihat dunia, mengajar erti tanggungjawab terhadap insan yang tak pernah dikenali. Marilah menderma darah dan menyelamatkan nyawa. Siapa tahu anda mungkin di kalangan mereka yang mempunyai darah jarang dijumpai seperti saudara Azizi. Di Tuaran, seorang bapa Jahinin Tamin berjuang demi 2 anak. Nur Arifah Hazwani 15 dan Muhammad Hashim 9 tahun penghidap thalassemia. Mereka memerlukan darah dengan fenotip yang sangat khusus. Arifah berdarah O positif R1R1, manakala Hashim B positif R2R2. Tanpa darah yang sesuai, nyawa mereka dalam bahaya. Cabaran paling besar kami adalah kekurangan penderma darah yang sesuai dengan darah anak kami. Sebab darah pesakit thalassemia ni agak special di mana sekiranya kod darah dia tidak matching, memang tidak boleh terima sembarang darah lah. Bagi Jahinin, darah adalah nadi kepada rutin anak-anaknya. Bila ada bekalan, mereka boleh ke sekolah. Bila tiada, mereka lemah, tak bermaya. Sebagai bapa, dia hanya mahu anaknya hidup seperti biasa. Dan dia percaya masih ramai wira di luar sana sudi menghulur harapan melalui satu beg darah. Bayangkan jika anda atau ahli keluarga salah seorang pesakit yang memerlukan darah jarang jumpa seperti anak-anak Jahinin. Hakikatnya, ramai sedang menunggu penderma yang tidak dikenali. Mungkin anda salah seorang penyelamat yang dinanti. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Sila Talaha, Malaysia Madani, rakyat disantuni.